Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin membincangkan satu topik yang sering dan penting untuk wanita, iaitu masalah gangguan haid. Masalah gangguan haid. Gangguan haid boleh berlaku pada dua aspek, ya. Satu, gangguan pada pusingannya, iaitu pusingan jadi tak teratur, sama ada panjang jaraknya atau terlalu pendek antara satu haid dengan haid yang lain. Kedua ialah perdarahan haidnya sendiri, sama ada ia berlaku secara begitu banyak, berpanjangan, ataupun terlalu sedikit dan amountnya pun sedikit, serta pendek waktunya. Sebenarnya tidak semua gangguan haid ini disebabkan oleh penyakit. Malah kebanyakannya bukan sebab penyakit, tetapi hanya disebabkan oleh gangguan hormon ataupun hormon dysfunction. Mengapa berlaku begini? Mengapa berlaku hormon dysfunction? Kalau seorang wanita itu haidnya teratur, tiba-tiba ia berlaku masalah pada dirinya. Gangguan seperti ini biasanya disebabkan oleh faktor-faktor luaran, seperti tiba-tiba badan dia naik dengan mendadak, berat badan naik mendadak oleh sebab terlalu gairah makan dan tidak cukup exercise, ataupun dia menghadapi tekanan yang begitu kuatnya waktu kerja, di rumah, di samping keluarga, anak-anak, ataupun dalam perjalanan. Jadi stres dan tension ini boleh mengubah hormon, ya, yang mengawal kesuburan, mengawal peredaran haid. Ataupun ia terlalu terdedah kepada banyak sangat toksin ataupun racun melalui makanan. Mungkin makanannya terlalu banyak kandungan MSG ataupun pengawet. Perisa dan pengawet ini biasanya boleh mempengaruhi hormon juga, ya. Juga toksin-toksin dan racun-racun yang diserap melalui udara, sama ada dalam bentuk fume, asap yang beracun, seperti asap kereta, asap-asap factory, ataupun orang kata keluaran kumuh-kumuh daripada kilang-kilang. Kadang asap rokok sendiri boleh dihidu, boleh menyebabkan perubahan dalam hormon. Ataupun bahan-bahan chemical yang kita gunakan setiap hari, seperti bahan pewangi, bahan pencuci, dan bahan plastik dan lain-lain. Jadi perkara-perkara ini boleh mengubah hormon dalam badan dan menyebabkan masalah gangguan haid. Apa dia jenis gangguan yang boleh berlaku? Pertama, gangguan boleh berlaku dalam bentuk perdarahan yang banyak ataupun di luar jangka. Jadi kalau ia berlaku di luar jangka haidnya, kalau biasanya haidnya dalam 7 hari, tiba-tiba dia berdarah waktu pertengahan antara dua haid. Ini kita panggil intermenstrual bleeding atau breakthrough bleeding. Ini biasanya dikaitkan dengan proses ovulasi atau penetasan telur. Jadi tak perlu bimbanglah kalau ini berlaku, dan biasanya berlaku untuk jangka masa yang pendek. Ini disebabkan oleh ketidakstabilan hormon waktu itu. Apabila penetasan telur berlaku, tiba-tiba peningkatan dalam hormon progesteron berlaku dan menyebabkan lapisan endometrium tidak stabil dan menyebabkan perdarahan.
Satu lagi perdarahan yang luar jangka, iaitu selepas bersama suami atau mengadakan hubungan seks dengan suami, tiba-tiba perdarahan berlaku. Ini satu tanda yang berbahaya. Mungkin disebabkan beberapa faktor seperti luka dalam saluran faraj atau pintu rahim, kita panggil erosion, jangkitan kuman, tumbuhan polip pada pintu rahim. Tapi yang amat menakutkan ialah kanser pangkal rahim. Jadi siapa yang mengalami masalah begini patut berjumpa dengan doktor pakar untuk diperiksa dan dibuat ujian pap smear untuk menentukan ia tidak mengidap penyakit kanser. Lain-lain perdarahan yang di luar jangka yang boleh berlaku ialah mereka yang memakan atau menggunakan ubat perancang, ya, sama ada dalam bentuk pil ataupun suntikan hormon dengan tujuan merancang keluarga. Jadi kalau dia lupa makan satu hari, oleh sebab hormon yang tergandung dalam pil perancang sekarang ini selalu rendah, maka paras hormon dalam darah akan menurun jika ia lupa satu hari ke 2 hari. Jadi ini menyebabkan perdarahan, apa yang dipanggil breakthrough bleeding. Ini semua just gangguan hormon yang menyebabkan perdarahan, tidak ada penyakit, ya. Begitu juga kalau seorang yang mendapat suntikan untuk merancang keluarga dengan menggunakan Depo-Provera yang diberi 3 bulan sekali, kadang-kadang juga menyebabkan perdarahan di luar jangka. Malah ada yang diganggu sangat dengan perdarahan ini kerana ia berpanjangan dengan sikit-sikit menyebabkan ia sukar untuk menentukan mana yang normal, yang tak normal, dan sukar ia untuk melakukan ibadah dan membuat hubungan dengan suami. Gangguan perdarahan yang lain ialah perdarahan yang banyak, kadang disertai kesakitan waktu haid dan kadang berpanjangan. Ini mungkin ada penyakit. Biasanya apa penyakit yang menyertai keadaan seperti ini? Satu, penyakit endometriosis, ya. Kedua, penyakit adenomyosis, yang mana pesakit endometriosis ini telah lama mengidap senggugut dan rahim jadi bengkak, dan biasanya dalam umur 40-an ia mula menimbulkan masalah perdarahan yang banyak dan kesakitan waktu haid. Fibroid juga boleh menimbulkan masalah perdarahan yang banyak dan berpanjangan. Begitu juga kanser, ya. Kanser pangkal rahim ataupun kanser rahim. Biasanya kanser pangkal rahim saya nyatakan tadi perdarahan lepas persetubuhan. Tapi kanser rahim biasanya berlaku perdarahan lepas putus haid. Jadi wanita-wanita yang telah putus haid dan tidak mengambil hormon ataupun lainnya, tiba-tiba berlaku perdarahan. Ini ia perlu dirawat atau diperiksa untuk menentukan ia tidak mengidap penyakit kanser rahim. Mungkin perlu buat scanning dan buat DNC dan hantar lapisan endometrium ini ke makmal untuk ditentukan ia tidak mengidap kanser rahim. Tumbuhan pada ovary juga boleh menyebabkan perdarahan yang berpanjangan, yang banyak, yang mungkin sakit atau tak sakit, ya. Okey, jadi ini di antara penyakit-penyakit yang boleh menimbulkan masalah gangguan haid dalam bentuk perdarahan. Apa pula yang boleh menimbulkan gangguan dalam pusingan? Gangguan dalam pusingan biasa berlaku disebabkan pusingan hormon tidak teratur. Berlaku biasanya di peringkat awal lepas akil balik, ya, gadis remaja. Mungkin dalam 2-3 tahun peringkat awal haidnya belum teratur lagi sebab hormonnya belum teratur. Begitu juga orang yang dekat putus haid dalam umur 40-an, kadang hormon dah mula tak teratur.
estrogen berlebihan, progesteron berkurangan akibat tidak ada penetasan telur. Jadi gangguan pusingan haid pun berlaku. Jadi apa lain perkara yang menyebabkan gangguan pusingan? Haid boleh lambat akibat daripada yang paling sering menyebabkannya ialah kehamilan. Jadi kalau seorang wanita yang haidnya biasanya teratur, tiba-tiba dia lambat 5 hari atau seminggu atau 2 minggu. Kalau apa yang patut dibuat ialah ambil air kencing pagi yang pertama dan buat ujian kehamilan. Test kit untuk kandungan atau kehamilan boleh dibeli daripada farmasi ataupun lain-lain kedai runcit yang lain, ya. Jadi kalau masih negatif, mungkin ada suatu ketidakseimbangan dalam hormon menyebabkan kadang-kadang telur, karung telur yang patutnya menetas waktu ovulation tidak berlaku. Dan menyebabkan apa yang panggil follicular cyst atau retain cyst. Ini hanya boleh dikesan dengan ultrasound. Lain-lain gangguan pusingan yang paling sering sekali ialah penyakit apa yang dipanggil polycystic ovary syndrome atau PCOS. Biasanya berlaku di kalangan mereka yang berat badannya gemuk, dan mereka ini sering mengalami juga masalah ketidaksuburan dan keguguran yang berulang kali. Jadi mereka yang mengalami masalah polycystic ovary syndrome juga mengalami bukan saja gangguan pusingan, tapi kadang-kadang juga mengalami masalah perdarahan yang banyak dan berpanjangan bila ia keluar haid. Sekian untuk kali ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.